الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله. Yang muliakan jawatan kuasa surah muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala limpahkan dapat kita start berjemaah insyaAllah ilmu kuliah kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar terdapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah ini kita akan menyambung muka surat 15 ya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihi wa barakatihim ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat 15 ya. Dibandingkan sembahyang dengan sungai. Dan sabda Nabi SAW, maksudnya dibandingkan sembahyang yang 5 waktu dengan sungai yang besar yang deras di hadapan pintu seorang kamu, dan kamu mandi di dalam sungai itu 5 kali sehari, maka apa lagi ada yang tinggal dakinya, yakni tentulah badannya suci bersih. Jadi bandingan sembahyang 5 waktu ni, kata Nabi SAW, ibarat seperti kita depan pintu kita ada sungai. Lalu kita mandi setiap hari 5 kali sehari. Maka kalau ditanya apa benda yang tinggal ya, maka tentulah segala kotoran-kotoran badannya akan hilang. Jadi maksud orang yang sembahyang ni 5 kali sehari ni ibarat seperti dia mandi dalam sungai. Walau kotor mulai asal yang tadi, tapi bila dia mandi maka bersihlah tubuhnya. Begitulah bila seorang itu sembahyang, maka ibarat seperti bersihlah dakinya, bersihlah kotoran dosa-dosa yang dilakukannya. Itu orang yang sembahyang ni merupakan satu amalan yang sangat besar kelebihannya, kerana ibadat sembahyang terhimpun segala amalan dalam jika dibandingkan amal-amalan yang lain. Kalau puasa buat nahan diri je, tak masuk benda lain. Tapi bila sembahyang ni terhimpun segala amal. Sebab tu sembahyang ni pengguna segala amal, atau segala atau dikatakan sembahyang ni raja segala amal. Bila sebut sembahyang ada takbir di situ ya, amalan takbir Allahu Akbar. Bila sebut sembahyang ada tahmid, ada memuji Tuhan ya. Bila sebut sembahyang ada selawat, bila sebut sembahyang ada baca Quran ada. Bila sebut sembahyang ada tasbih dan bermacam-macam ibadat terhimpun di dalam sembahyang itu. Itu sembahyang ni kena belajarlah ilmu-ilmu sangkut dengannya. Sembahyang pun wajib, ilmu sembahyang pun wajib belajar. Dia tak boleh kita mengenal sekadar wajib sembahyang tapi kita tidak belajar perkara-perkara yang mengenai ilmu yang mewajibkan sembahyang, itu kena belajar. Kalau kita hanya sembahyang saja tanpa mengetahui ilmu sembahyang ni, itu yang digambar Nabi SAW 1000 tahun yang lepas ya. Apa kata Nabi kita? Kam min qa'imin hazzuhu min salatih. Betapa ramainya orang yang berdiri menjaga sembahyang 5 waktu itu hanya dapat apa? At-ta'abu wan nasab, penat lelah saja. Jadi kita tak mahu lah sembahyang hari tetapi dapat penat lelah saja, pasal kita tidak belajar perkara-perkara yang menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Kadang-kadang menyebut amin kadang-kadang batal solat kita pasal tak belajar. Maksud bunyi mudah je tapi menyebabkan sembahyang batal. Contoh kalimah amin tu kita baca pendek, amin, ini menyebabkan batal solat. Betul. Bunyi sebab senang pun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tu boleh batal solat tu. Bila dua-dua dia baca pendek, dengan pendek sudah maknanya aman. Dalam kalimah, dalam di antara perkara-perkara yang batal solat tu, satu huruf beri makna. Ini bukan huruf alif min nun 3. Amin, maknanya batal solat, maknanya aman. Jadi kalau kadang-kadang hanya pendek min panjang, amin, sudah batal juga sembahyang. Apa maksudnya? Kalau terpendek, min yang panjang, amin, maknanya jujur. Betul. Tak ada kalimah jujur dalam sembahyang pun. Betul. Yang ketiga, nya panjang, min yang pendek, amin, amin, batal juga solat. Maksud mohon pertolongan, minta tolonglah. Yang nak kena baca tu, keduanya panjang, amin, kabulkan doa kami.
A-nya panjang, min-nya panjang. Baru watak-watak. Ini sebab tak belajar, amin. 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 Ini di antara perkara-perkara yang tanpa kita sedari, bersemayang kita batal. Itu yang kata Nabi itu, ramai yang semayang. Melalui semayang tu hanya dapat penat dan lelah saja. Dia tak belajar ilmu-ilmu yang bersangkut semayang itu. Bila sebut semayang, 3 isi itu kena belajar. Ya. Isi semayang ada 3 ya. Iya ke pun? Nota tu ingat lagi pun tak? Isi semayang ada 3. Yang pertama, syarat. Yang kedua, rukun. 3, itu pasal kita nak belajar lah. Kita takut kita semayang tu batal. Syarat ada 4 kan? Syarat wajib. Syarat sah lagi. Syarat tidak rukun dan syarat qabul. Ini di antara perkara-perkara ilmu yang wajib kita belajar tu. Kalau tidak, itu kata Nabi tu, ramai yang semayang hanya dapat at-ta'abu wan nasah, penat lelah saja. Apa tak dapat ceritanya. Orang sujud kita sujud, orang rukuk kita rupanya penat lelah dia dapat. Pasal dia tak belajar. Sebab itu ilmu ni penting. Ilmu dan amal ni mesti bergabung, tak boleh salah satu tinggalkan. Ilmu tu ibarat seperti roh. Amal tu ibarat seperti jasad. Tak bergerak jasad tu kalau tak ada roh. Tak bergerak amal itu tanpa ilmu. Dia tak boleh. Dia mesti berganding. Jangan kita terlampau beramal lebih banyak, kita lupa menuntut ilmu tu wajib. Kerana sah segala amal itu dengan ilmu. Jadi 3 isi tu kena belajar. Syarat ada 4, rukun 13 dan sunat-sunat pegang semayang ada 3. Supaya semayang kita termasuk apa yang kata Nabi SAW. Dan sabda Nabi SAW, maksudnya dibandingkan sembahyang yang lima dengan sungai yang besar yang deras di hadapan pintu rumah kamu. Dibandingkan kita ni sembahyang di waktu depan pintu tak ada sungai. Dan kamu mandi di dalam sungai itu 5 kali sehari. Maka apa lagi ada tinggal dakinya, yakni tentu badannya suci bersih. Jadi orang yang sembahyang tu dapat menyucikan bersih zahir dan batinnya. Kalau tidak, walaupun nampaknya bersih tetapi masih ada kekotoran di dalamnya, zahir dan batinnya. Begitulah mereka yang sembahyang dengan sempurna. Maksud sempurna ni, maknanya sembahyang yang sempurna itu sempurna syarat, sempurna rukun, sempurna sunatnya, bawa sekali-kali 3 itu maknanya sempurna lah. Begitu mereka yang sembahyang dengan sempurna, tiap-tiap hari 5 kali, tetap sembahyang ini menghilangkan akan dosanya dengan diampun oleh Tuhan. Melainkan dosa besar. Dosa besar tu kena ikut rukunnya lah, ada syarat-syaratnya. Kalau dosa kecil tu maka bila orang tu sembahyang, maka kesalahan letak atas kepala. Bila letak atas kepala, bila dia rukuk, gugur. Bila sujud, gugur. Begitu je dosa kecil. Bila dia berwuduk, jatuhlah dosa sebagaimana air wuduk itu. Tapi kalau dosa besar, ada syarat lah. Ada syarat dosa besar ada 3. Bila ada 3 tu, barulah dapat menyempurnakan dosa besar itu. Pertama sekali, kalau orang tu dosa besar, dia tidak akan diampun kecuali syarat-syaratnya. Syarat ada 3. Yang pertama, menyesal perbuatan itu. Yang kedua, ditinggalkan. Yang kedua. Yang ketiga, berazam tak nak buat balik. Maka semua syarat itu, maka diampun Allah Ta'ala. Dosa besar ni, apa sebab kalau dosa besar, dosa kecil ni? Apa beza dosa besar, dosa kecil? Dosa besar ni dosa yang sudah tetap ada hukumannya. Mencuri, zina, minum arak dan sebagainya. Itu dosa yang sudah tetap ada hukum Al-Quran. Dosa kecil ni dosa yang tak sebut secara khusus dalam Al-Quran. Jadi dosa kecil ni yang diampun bagi orang yang sembahyang tadi. Tapi dosa besar ni dosa yang sudah ada ketetapan hukumnya. Kalau mencuri, ini ada hukumnya. Kalau berzina, ini ada hukumnya. Dan kalau minum arak, ini ada hukumnya. Itu beza. Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar ni dosa yang sudah ada hukuman yang tak dapat dielak. Sebab itu hukum Islam ni terbagi kepada berbagai kan. Dalam bab jenayat, ada dipanggil hudud, ada dipanggil qisas, ada dipanggil ta'zir. Hudud ni sudah tetap hukumnya. Begitu kisah sudah tetap hukum. Tapi ta'zir, benda yang tak tetap hukum tapi ditentukan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum. Untuk masalah umum. Jadi dia kata begitu mereka yang sembahyang dengan sempurna tiap-tiap hari 5 kali. Tetap sembahyang ini menghilangkan akan dosanya dengan diampun oleh Tuhan, melainkan dosa besar. Dosa besar tadi mesti 3 syarat. Jadi kalau dia bersangkut dengan Tuhan je,
dia minum arak, dia berjudi, dia berzina, maka syarat nak taubat tu 3. Pertama, dia menyesal atas perbuatannya itu. Yang kedua, dia meninggalkan terus. Yang 3, berazam tak kembali. Tapi kalau sangkut dengan manusia, tambah lagi satu syarat, iaitu mohon keampunan, mohon kemaafan, minta dihalalkan. Kalau taubat saja tanpa minta ampun, minta dihalal dan sebagainya, maka tak lepas lagi dosa itu. Sebab itulah silaturahim ni Allah Ta'ala larang diputus. Dia mesti bersambung. Kerana salah satu daripadanya, sebab kalau tak ada ampun, kita putus silaturahim. Sebab itu ada 3 golongan yang semayang tidak terima sampai bila-bila. Yang pertama sekali ialah di antaranya imam atau makmum yang tidak disukai. Makanya di antara semayang tak terima. Kita beriman kepada imam itu kita tak gemar dengan dia, benci dengan dia. Umpamanya, aku kalau jadi imam, tidaklah dia ni perangai entah macam mana. Betul dia imam orang tu, maka batal solat, tak sah, tak terima. Begitu imam yang tidak disukai, dia minta dilantik juga jadi imam. Orang tak ada, maka tak sah juga. Tak terima bila-bila imam tu duduk semayang. Jadi maksudnya tak suka orang tu jika sedikit lah. Kalau banyak, maka boleh jadi imam. Kalau banyak yang suka jadi imam, cuma sikit saja, tak apalah. Tapi kalau banyak yang tak suka, hampir keseluruhannya 9/10 tak suka dia, maka tidak sah sembahyang imam itu. Begitu makmum, tidak sah sembahyangnya kalau dia tak suka kepada imam yang bertugas hari itu. Lebih baik sembahyang seorang. Yang kedua, sembahyang tak terima sampai bila? Iaitu orang yang memutus silaturahim. Selagi dia tak menghubung silaturahim, amalan perdunya tergantung. Sebab tu kita dilarang untuk bermusuh sama Islam. Jahat macam mana orang tu pun kita jahat mandangkan sifat yang numpang kat badan dia je. Bukan kita marah kepada jasadnya itu. Pasal kita geram sifat kotor yang lekat pada badan orang tu kan. Bukan kita marah jasadnya tu. Selalu kita marah jasad, selalu kita tak suka cipta Allah Ta'ala. Cuma kita tak gemar dia pada sifat yang kotor numpang kat badan dia. Yang ketiga, yang semayang tidak terima sampai bila, iaitu seorang perempuan yang derhaka pada suami dia. Lagi tak minta maaf, lagi itulah segala amalnya tidak terima. Sebab itulah kita kena jagalah hubungan kita dengan Allah, dengan makhluk kena jaga supaya amal kita tidak diterima dia. Jadi kalau bersangkut dengan makhluk, maka tambah satu lagi syaratnya. Kalau dosa besar, itu kita minta ampun, minta maaf. Tapi kalau orang yang nak minta ampun dah mati maunya, carilah bari, kita nak pulang balik apa yang kita curi, atau minta halal. Tak ada juga. Jenuh mencari. Niat setiap kebajikan kita lakukan, pahalanya kepada orang yang kita inayai itu. Mudah-mudahan besok dia terkejut. Dia tak beramal dengan amalan itu, tapi Allah Ta'ala khabar, itu orang yang inayah kamu kemarin, dia tak sempat jumpa kamu. Setiap kali beramal, dia qasad pahala mereka. Begitu ke? Kalau itu aku ampun dosanya. Itu di antara jalan yang terakhir. Kalau orang yang kita inayah itu tak ada di atas dunia ni, cari waris pun hilang kan. Dia kata melainkan dosa besar tak terampun. Maka dihajat kepada taubat. Itu dia. Dosa besar ni, dia kenalah berhajat dengan taubat. Dosa kecil ni tak payah sebut istighfar, sudah diampun dengan Allah Ta'ala dosanya. Dosa kecil ni dosa yang tidak ada hukum yang tetap yang ditentukan dalam Quran. Di antara dosa kecil tu banyak lah. Menirak perempuan yang bukan mahram, melihat lelaki bukan mahram, berburuk sangka dengan sesama manusia, itu di antara perkara-perkara yang bahkan bawa dosa kecil. Tapi bila semayang, maka dosa-dosa kecil ni tidak perlu taubat, tetapi bila buat kebajikan, maka kejahatan itu akan dihapuskan. Letak kejahatan tu atas kepala dia. Bila rukuk, jatuh. Macam seorang tu letak sesuatu di atas kepalanya, bila dia rukuk, maka jatuhlah benda yang ditanggung atas kepalanya. Begitu ya dosa kecil. Bila kita ambil uduk saja, maka gugurlah dosa itu sebagaimana air uduk itu jatuh. Dan sabda Nabi SAW lagi, maksudnya apabila sembahyang seseorang itu, nescaya dihantarkan akan dosa di atas kepalanya. Maksud dosa kecil lah. Dan tiap-tiap kali sujud gugurlah dosanya hingga suci sekalian dosa kecil di dirinya itu. Jadi orang dosa kecil itulah, bila sembahyang letak segala dosa itu atas kepalanya. Apabila dia rukuk, apabila dia sujud,
maka gugurlah dosa itu atau dengan sendirinya. Macam kita letak satu benda di atas kepala kita, bila kita rukuk maka gugurlah benda itu atau dosa itu. Itu di antara hikmah orang yang sembahyang itu punya kelebihan yang banyak. Itu sembahyang di segi lughah maknanya doa kan. Sembahyang di segi syarak maksudnya bahawa perkataan, buatan dengan takbir disudah dengan salam, dengan syarat-syarat macam tu. Jadi kita kena kenal dengan sembahyang tu, jangan tahu je. Mikir berapa tahun sembahyang? Oh 60 tahun dah. Apa makna sembahyang? Sembahyang tu pergi masjid surau lah, itu budak-budak orang tahu. Jadi kita kena berkenalan dengan sembahyang tu, bukan sekadar tahu. Sembahyang dari segi bahasa maksud doa. Orang yang sembahyang ni orang yang merendah diri, walaupun dia sihat, walaupun dia senang, sentiasa berdoa kepada Allah, mengharap rahmat Allah ya. Jadi orang tak sembahyang ni orang yang tak nak berdoa. Orang tak nak berdoa ni orang yang takabur, orang yang besar diri. Jadi orang sembahyang tu seolah orang yang merendahkan diri, walaupun dia badan sihat. Ya, minta lagi sihat. Dalam sembahyang tu banyak doa kan. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Wa'afini, sihatkan daku. Walaupun dia sihat, minta sihat juga. Maka itu di antara sifat-sifat orang yang tawaduk. Syawak tak payah minta, awak dah sihat. Itu orang takabur. Orang yang sihat pun sentiasa berkendak Allah Ta'ala, apatah lagi orang tak sihat. Itulah sembahyang terlalu banyak doa-doa macam kunut subuh tadi kita baca ya. Kata tu Imam, Allah mahdina fi man hadait. Tunjuklah kepada kami sebagaimana orang yang kau tunjuk. Itu doa. Jadi kalau tak sembahyang, kita minta dia kita tidak dipimpin, tidak tunjuk, maka nafsulah pemimpin dia kan. Sebab itulah kita nak sembahyang tu pasal itu kita nak minta hajat kita. Itu imam kita, wa'afina fi man afait, sihatkanlah kami sebagaimana orang yang kau sihat. Kita minta orang tu pusat, kita amin. Bagus kan. Ada dia. Cuma kunut subuh tu ada 3 peringkat yang perlu diperhatikan. Peringkat yang pertama, imam baca, makmum amin. Kita tahu lah mana sembadanya, mana imam sunat baca, mana makmum sunat amin. Kita tahu lah hak kita dengan hak imam. Yang main sapu ya. Hak imam dia baca Allahumma hadina fiman hadait. Hak kita amin. Sampai mana? Sampai wa qina syarra ma qadait. Imam baca kuat, kita baca amin. Kemudian yang peringkat 2, ada hak imam, ada hak kita. Itu kena baca pelan-pelan lah. Ini semua sapunya. Dengan suara yang kuat dan deras. Wa qina syarra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Kalau dia fa innaka taqdi, kalau dia masih seorang lah dan maka dia bacanya kuat. Sampai falakal hamdu umpamanya kuat. Itu makmum nak buat apa? Kalau imam nak baca kuat, makmum nak buat apa? Sebab tu tiba fa innaka taqdi itu imam sunat baca, makmum sunat baca, tapi imam baca kuat. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu dhillu ma walait wa la ya'zu man adait. Tanpa falakal hamdu ala ma qadait. Kita nak buat apa semua? Kalau imam dah baca sapu semua sekali, kita nak buat apa? Tak ada orang sini ya. Kita nak buat apa kalau imam ada sapu semua sekali? Baca amin. Kalau baca amin tak kena tempatnya. Kelima amin ni kelima doa. Ini bukan kelima doa, ini kelima puji. Bila kelima puji, dia tidak dibaca dengan amin. Bila kelima puji, satu kelima lagi dia baca asyhad. Aku menyaksikan sampai falakal hamdu ma qad. Tapi sebab imam baca kuat, makmum buat amin. Dia mana tak belajar ya. Jadi sebutan tu tak kenal. Amin tu dalam kelima doa, ini kelima puji. Sebab itu sunat imam dan makmum bila tiba fa innaka, sunat baca pelan-pelan. Fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik wa innahu lazilma sampai falakal hamdu. Kemudian peringkat ketiga, imam sunat juga menguatkan lagi dengan lapas sejak lama. Astaghfiruka tukar nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita makmum amin. Kemudian sunat juga imam menguatkan juga selawat tu. Kerana selawat ni salah satu doa. Bila imam dah baca nastaghfiruka wa natubu ilaik amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kita pun amin. Kalau imam baca kuat lah. Tapi kalau dia baca pelan, sama-sama lah baca. Jadi bila imam baca kuat,
Dua kelima yang akhir tu makmum mengaminkan saja. Jangan bersekutu dalam bersama bacaan. Nabi tak ngaji lah, sebab tu kena ngaji. Kalau tidak, kita ikut kita je. Jadi ada 3 peringkat dah. Yang pertama, peringkat pertama, imam baca, kita amin. Wala Allah mahdina fi man hadait, kita amin. Siapa? Wa qina syarra ma qadait. Amin, kita imam baca. Tiga fa innaka tu imam pun baca, kita baca, kerana ikut perbuatan Nabi dan para sahabat. Dan kelima puji tadi, Nabi baca pelan, sahabat baca pelan. Tapi kalau imam tak belajar, sapunya semua sekali. Tu imam telah merampas hak orang lain. Dia jatuh meruah sebab tu orang jadi imam ni dia kena belajar. Jangan telah jadi imam tu dia bangga dengan keimaman imam dia tu. Lalu dia pun bawa. Jadi dia bawa perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebab tu bila jadi imam ni, 3 perkara yang sangat penting dia bawa. Yang pertama, bawa yang aula saja, yang lebih utama. Yang kedua, bawa yang afdal, yang lebih baik. Yang ketiga, bawa yang sunnah saja. Itu tugas seorang ketua. Bila ketua dia mesti lebih baik daripada orang yang pimpinnya. Aula maksud apa lebih utama? Contoh tu imam tu jadi imam, sepatutnya ayat pertama surah lebih panjang pada surah ayat kedua. Ayat pertama bawa 8 ayat. Dan keduanya, aulanya, bawa korang 8 ayat. Ini melirik. Rekat pertama tu, kalau kita sebagai penghafaz Quran pastikan rekat pertama mesti panjang daripada rekat kedua. Itu aula namanya. Dan pertama 8 ayat. Yang kedua, cuba kurang dari 8 ayat. Bawa 6 ke 7 ke tak apa lah. Ini dah. Rekat pertama 8 ayat. Rekat kedua, berbelah-belah ayat. Ikut merin dia aja. Pusing. Sah ke sah. Tapi khilaful aula, menyalahi yang utama. Sebab itu semayang ni pelembaganya fiqh. Dia akur dengan fiqh. Fiqh dari segi lughah, al-fahmu faham. Kalau tak faham, dia kira otak dia aja. Melirik macam. Memang sedap. Sedap buat apa memakruh. Yang kedua, imam kena bawa yang afdal je. Afdal lebih baik. Apa maksud lebih baik? Dia akan dapat ayat ikut urutan. Yang dekat pertama Ar-Rahman, dan kedua buat duha. Itu tidak ikut urutan lah. Kalau nak baca Ar-Rahman ni, bawa surah yang sama. 8 ayat surah Ar-Rahman, 7 ayat surah Ar-Rahman. Ataupun surah yang berhampiran dengan surah Ar-Rahman ni dah. Nak pertama Ar-Rahman allamal Quran. Nak kedua alam nashrah. Kita pun pening juga. Berimam kepada orang yang melakukan makruh, hukumnya makruh. Dia rugi. Sebab dia melibatkan orang ramah. Betul imam kena cerdik. Betul orang jadi imam, doa dengan mereka irsyad cerdik. Nak cerdik kena belajar. Dia tak mau cerdik dengan sendiri. Innama ilmu bitta'allum. Ilmu dengan belajar. Tak belajar tak dapat. Setengah tempat tu dia ngabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada keluar imam lebuh. Dengan cerdik tu. Waktu nak bertugas dia sampai balik. Ini masalah. Dia boleh bawa rekat pertama tu Ar-Rahman allamal Quran allamahul bayan. Betul lah kuliah wa duha. Itu masalah tu. Bila dia kuliah balik. Bila bertugas datang balik. Bila dia melaksanakan tugas tu, nampaklah kecacatannya. Begitu kuliah subuh. Dia ngaburkan lepas dia kuliah subuh, tapi dia incit. Tahu ke incit pun tak. Tapi bila dia melakukannya, udah nampak sumbang rupanya. Jadi ikut urutan lah. Kalau Ar-Rahman, rekat kedua tu mesti surah berhampiran ataupun surah yang sama. Itu boleh elok. Dia dekat pertama Ar-Rahman kedua, alam nashrah wa tila wa duha. Bukan tak boleh. Tetapi tidak mengikut urutan. 4 mazhab sepakat mengatakan membaca surah tidak mengikut urutan hukumnya makruh. Jadi rugi. Bila amal macam makruh tak ada pahala. Hak sah saja. Rugi. Dan juga di antara afdalnya kalau dapat ayat tu nak baca dari atas ke bawah. Jangan menyongsang pula. Berlawan arah pula. Yang afdal lebih baiknya. Yang pertama tu ikut urutan. Yang kedua jangan kata orang melompat ya. Patut dari atas ke bawah tapi dia bawa kata mana melawan arah. Patutnya rakaat pertama dia baca Falaq ya. Yang kedua Qul binas. Ini rakaat pertama Qul a'udzu binas, yang kedua Qul Falaq. Itu melawan arah. Dia patut dia kata mak bawah, tapi dia bawa mak kata ikut otak dia. Pasal tak mengaji. Betul kena belajar. Itu afdal namanya. Lebih utama. Bukan afdal lebih baik. Yang pertama surah kena ikut urutan.
Yang kedua, jangan baca ayat daripada bawah bawa ke atas, nak dari atas bawa ke bawah. Di situlah melihat kecacatan seseorang itu apabila dia meninggalkan 3 perkara ini. Yang ketiga, kena bawa yang sunnah. Sunnah maksud ikut perbuatan Nabi. Kalau ayat sudah menjadi warid, sunnah kita buat. Kalau ayat tidak menjadi warid, baca di mana-mana. Di antara ayat sudah menjadi warid seperti Rasulullah selalu setiap hari Khamis malam Jumaat, surah yang Rasulullah selalu baca maghribnya, Qul ya Allah. Al-Khamis malam Jumaat. Isya' bantal yang mana? Atau hari lain bantal kat mana? Tapi ayat sudah warid, kita kena ikutlah. Warid mana yang datang Nabi. Bila datang Nabi tu sunnah buat. Malam lain bantal ayat lain. Cuma kalau ayat sudah menjadi warid, sunnah. Warid ni benda yang datang Nabi. Kalau wirid satu amalan yang kita buat lepas ibadat tu ataupun suatu amalan yang kita buat untuk menghampiri Allah Ta'ala. Tapi kalau warid, maksud ayat sudah menjadi amalan Rasulullah. Biasa Rasulullah kalau hari Khamis, maghribnya Qul ya Allah. Rasulullah tak pernah tinggal. Begitu juga ayat Jumaat itu sudah warid juga. Kalau tinggal makruh. Kalau Jumaat, kalau kita hafal Quran, baca rakaat pertama surah Jumaat. Dan kedua surah Munafikun. Tak boleh baca lepas orang kerja kan. Lambat sangat, pilih ayat pertengahan. Ayat pertengahan apa? Sabihis hal ata. Paling pendek lagi, Qul ya Allah. Ini khutbah ni berapi-rapi, tapi baca al-nashrah lah, wattilah. Jadi maknanya hukumnya khilafus sunnah. Menyalah yang sunnah, hukum makruh. Jadi 3 perkara ni kena jaga nak menjadikan sembahyang kita berkualiti. Pertama aula, yang kedua afdal, lagi sunnah. Itu dia. Lantaklah orang buat, jadi kita ikut apa yang kita tahu. Jadi kalau kita ikut orang kita, masalah satu je, seorang yang buat dan ikut, itu masalah. Kalau seterusnya syarat sembahyang. Bila sembahyang ada syaratnya. Macam orang nak kahwin juga ada syaratnya. Macam orang nak puasa ada ke syaratnya. Tiap apa ibadat sekalipun mesti ada syarat. Syarat maksud sesuatu yang mesti ada, dan ia bukan sebahagian daripada sesuatu. Itu maksud syarat. Rukun maksudnya sesuatu yang mesti ada dan ia sebahagian sesuatu. Kita dah belajar bab nota kan. Syarat maksudnya sesuatu yang mesti ada dan ia bukan sebahagian sesuatu. Macam kita bila nak sembahyang, syarat mesti ada uduk, tapi uduk bukan sembahyang. Bila nak sembahyang, mesti ada uduk. Rukun sesuatu yang mesti ada dan ia sebahagian daripada satu. Sepertihah tu rukun dan petihah tu sebahagian daripada sembahyang. Itu beza syarat dan rukun. Syarat maksudnya sesuatu yang mesti ada dan ia bukan sebahagian daripada sesuatu. Rukun sesuatu yang mesti ada dan ia sebahagian daripada sesuatu. Contoh apa syarat tadi? Syarat maksudnya sesuatu yang mesti ada dan ia bukan sebahagian daripada sesuatu. Contoh bila nak sembahyang, syaratnya mesti uduk. Tapi uduk tu bukan sembahyang. Tapi bila nak sembahyang mesti ambil uduk. Rukun sesuatu yang mesti ada dan ia sebahagian daripada sesuatu. Petihah tu rukun dan petihah tu sebahagian daripada ibadat solat. Kalau tinggal sembahyang batal. Begitu syarat tadi. Syarat pun tinggal batal juga. Kita dah belajar segi lepas ya. Syarat tu ibarat seperti nyawa yang kita ya. Rukun ibarat seperti apa? Kita dah belajar kan? Rukun ibarat seperti kepala dan badan. Kepala dan badan. Sunnah abad ibarat seperti anggota. Sunnah hai'ah ibarat seperti perhiasan. Jadi bila kita sembahyang tu kena bawa 4 macam itu. Supaya seorang tu ibadatnya sempurna. Syarat ibarat seperti nyawa. Macam orang tu kalau sembahyang tak ada syarat, macam tak ada nyawa. Rukun ibarat seperti kepala dan badan. Hidup juga nyawa ada, tapi hidup juga, tapi tak sempurna lah. Kepala ada, badan ada, tak sempurna. Dia mesti yang ketiga mesti ada anggota. Kepala pada badan, pada anggota. Dia senang dia bangun, sedap pegang motor. Kepala aja badan dia macam dalam YouTube ataupun dalam filem-filem dia ada kepala badan. Sekian waktu golek-golek kan kebayang. Tak sempurna manusia itu. Begitu sembahyang tak sempurna sembahyang ada. Dah ada kepala dan badan, rukun ibarat seperti kepala dan badan ada. Dan sunat abad ibarat seperti anggota. Kepala pada badan ada 2 tangan, ada 2 kaki. Kena sempurna. Begitu sembahyang tadi. Sunat abad tu menyempurnakan sembahyang tu. Ada. Kerana sunnah hai'ah tu ibarat seperti perhiasan. Sebagai perhiasan anggota.
badan, ada kepala, ada anggota, ada perhiasan anggota, ada bulu mata, ada bulu kening bawahnya, ada rambut, lawa sikit. Jadi kalau tinggal syarat, maka batal. Tinggal rukun batal, tinggal sunat abad sembahyang tu tak batal, tapi tak sempurna. Kerana syarat sembahyang, orang yang hendak sempurna sembahyangnya, hendaklah jaga syarat yang 9 ini. Jadi kata pengarang kitab Syed Foto ni, dia kata nak bagi sembahyang itu sempurna, sah lagi sempurna, dia kena belajar 9 syarat ni. Jadi dia kata orang yang hendak sempurna sembahyang ni hendaklah jaga syarat yang 9 ini. Yang pertama, yakin dan berat sangka masuk waktunya, dan tidak sah sembahyang serta tidak yakin atau berat sangka masuknya kalau berbetulan dengan waktu sekalipun. Di antara syarat sah sembahyang tu mesti yakin masuk waktu. Dia tak boleh baik sangka dia, aku rasa dah masuk kot, tak mau. Walaupun berbetulan sekalipun, dia mesti yakin masuk. Untuk menentukan waktu solat ni tak boleh syak, dia mesti yakin. Tambah zaman sekarang kita ada jam kan, ada jadual. Takkan pukul 12 aku rasa dah masuk zuhur tapi pukul 12.30, mana mahu ya. Jadi maknanya bila kita nak sembahyang, kita pastikan yakin betul-betul masuk waktu. Macam bila nak puasa besok kan, syarat sah puasa ada 4. Yang pertamanya ialah Islam, yang keduanya berakal, yang ketiganya suci dipahit, yang keempat syarat sah puasa ialah mengetahui waktu puasa. Mengetahui waktu menerima puasa. Bila waktu menerima puasa berlaku tu? Salah satu daripada syarat sah puasa ialah mengetahui waktu menerima puasa berlaku. Bila waktu puasa berlaku tu? Mengetahui waktu menerima puasa. Bila? Dekat nak puasa ni. Puasa tak masuk waktu tak sah. Bila waktu menerima puasa? Pukul 5 pagi, 6 pagi. Entah apa ni. Ialah waktu ni puasa ialah bulan Ramadan saja. Itu dia waktu. Puasa fardu ni waktunya bulan Ramadan saja. Kalau Ramadan tak ada. Kalau dia kata aku bulan Ramadan ni banyak hal, aku nak banyak kerja lain. Bulan Syawal tu aku puasa 3 bulan. Itu waktu tak ada. Waktu tu sudah habis. Itu namanya puasa qada atau puasa-puasa yang lain. Jadi waktu yang puasa tu hanya bulan Ramadan saja. Jadi begitu ke sembahyang. Yang pertama dia kata yakin dan berat sangka masuk waktunya. Sekarang 1.33 ya. Contoh ya. Jangan sangka-sangka aku rasa dah masuk ni. Walaupun betul-betulan, dia tak boleh. Dia mesti yakin. Dia. Main sangka-sangka memang betul waktu, tapi dia tak yakin, maka tak terkira juga. Dia mesti yakin. Dia tak boleh syak awalnya. Dia tak boleh berat sangka saja. Dia mesti yakin. Kalau 1.33 mesti 1.33. Walaupun 1.5, tapi kalau dia tidak yakin, maka tak boleh. Walaupun betulan sekali, berat sangka saya tak boleh. Dia kena yakin. Yang pertama, yakin atau berat sangka masuk waktunya dan tidak sah sembahyang serta tidak yakin atau berat sangka masuknya. Dia kena yakin betul-betul. Kalau berbetulan dengan waktu sekalipun, tapi kalau tak yakin dan berat sangka dah masuk waktu, maka tak sah walaupun betulan sekalipun. Jadi waktu sembahyang ni ada 4 kategori. Yang pertama dipanggil waktu afdal. Waktu afdal tu masuk waktu yang lebih baik kalau kita lakukan. Itu bila masuk je waktu, maka sekadar rakaat sunat, bapaknya kita sembahyanglah fardu itu, maka itu waktu paling baik sekali. Waktu yang kedua sembahyang dipanggil waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tu lewat sikit lah, dia boleh milih. Contoh 1.33 dia boleh milih. Pasal nak menyelesaikan kerja yang tak dapat tinggal, yang mesti jadi berjanjian seperti umpamanya doktor, umpamanya menyelesaikan kemudahan atau masakan atau berbagai-bagainya, maka dia boleh lewat sikit. Waktu ikhtiar dia waktu memilih, tapi tidak lewat sangat. Dan yang ketiga, waktu sembahyang dipanggil waktu jawaz. Waktu jawaz, waktu harus. Ni udah panjang sangat pula, melirik-lirik walaupun belum masuk waktu yang berikutnya. Dan yang keempat dipanggil waktu tahrim. Waktu tahrim ni waktu tu sembahyang tu sah, tetapi perbuatan tu haram. Janganlah kita berada sentiasa waktu tahrim. Contoh apa? Yang misal contoh waktu tahrim, sembahyang zuhur tu rakaatnya 4 kan, tapi 1 rakaat je lah waktu, 3 rakaat dah habis waktu. Itu namanya waktu tahrim. Sembahyang tu sah,
tetapi perbuatan itu haram. Kenapa waktunya? Waktu tahrim. Ini Tuhan tak suka. Jalan semayang ni, perkara yang makruh kita bawa perkara yang haram ni Tuhan tak suka. Dalam masa kita menyembah Tuhan, cubalah jangan bawa perkara yang Tuhan tak suka. Makruh ni benda yang Tuhan benci. Makruh. Benci kecilnya makruh, benci besarnya haram. Jadi maknanya dalam masa sama menyembah Tuhan, cuba elakkan perkara yang Tuhan benci. Jadi waktu semayang tu kau dapat, janganlah sepanjang-panjang waktu tahrimnya. Sebenarnya asal bayang zuhur 1 rakaat je lah waktu, 3 rakaat dah habis. Pasal dia nak cantum lepas zuhur bayang asar. Kodik punya bang ya. Awak nak sembahyang senang 2 kali, dia waktu sekali dia. Maka di sembahyang waktu tahrim, kerana rakaat kedua dah habis waktu, kan masuk waktu asar, lalu terus sembahyang asar. Kalau dengan Tuhan berkira-kira benar dia. Waktu sembahyang tu kan panjang, tuan-tuan yang buat pendek sangat. Satu hari 24 jam. 1 jam 60 minit. Jadi 24 kali 6 berapa minit sehari kita dalam sembahyang? Dalam sehari semalam kita ada berapa minit? Tuhan beri kepada kita ialah 24 kali 60. Tuhan bagi sama ya. Orang miskin, orang kaya, orang sihat, orang sakit sama je. 1 jam 60 minit. Satu hari 24 jam. 24 jam, 24 jam kali 60 minit. Berapa sehari Tuhan bagi kita? Masa bagi kita ialah 1440 minit. Banyak tu. Semayang tak sampai bersama jam. Kita ambil semayang yang 4 rakaat, ambil 5 minit. Semayang yang 3 rakaat, kita ambil 4 minit. Semayang yang 2 rakaat, kita ambil 3 minit. Jadi semayang yang 4 rakaat ada 3 kan? Zuhur, Asar, Isya. Jadi 5 kali 3 kali macam 3 kali 4 je. 3 kali 5, 15 minit. Dan 4 waktu kan. Zuhur, Asar, 15 minit. Yang 3 rakaat tu ambil 4. Dah 19. Yang 3 rakaat ambil 2. Jadi dah 22 minit saja. Kita semayang 5 waktu tu hanya 22 minit sehari semalam. Jadi ada baki lagi 1440 minit tolak 22 minit. Berapa baki lagi? Berapa? 1418. Jadi maknanya ada 1418 minit pergilah. Pekan sehari, pekan Sabtu, pekan Ahad ke, bendang ke, sawit. Tapi yang 22 minit ni janganlah kita bazirkan. 22 minit je menyembah Tuhan. Itu tanda kerja sembahyang ni mudah, tetapi dipermudahkan. Tak lama menyembah Tuhan, kan lama. Dalam 1440 minit tu menyembah Tuhan hanya 22 minit saja. Takkanlah tak boleh buat. Melampau benar pendek sangat waktu tu. Tapi kalau mampu kita melakukan 22 minit tu, itu di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Kerana Tuhan tahu manusia ni hidup banyak kerjanya. Tapi jangan lupa 22 minit tu. Yang 140 minit tu, 1416 pergi lencit ke mana pun. Tapi yang berdua tu jangan lupa kan. Itu syarat yang pertama ya. Yang tu mesti mengetahui, yakin masuk waktu. Syarat yang kedua. Syarat kedua untuk mengesahkan sembahyang itu sempurna, lagi sah, lagi sempurna, ialah berhadap dengan kiblat. Iaitu Kaabah. Kalau dengan ijtihad sekalipun. Itu syarat yang keduanya. Nak bagi sembahyang itu sah, lagi sempurna, ialah keduanya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni dia termasuk syarat sah, bukan syarat wajib. Maknanya kalau seorang tu dalam perjalanan, dia tak tahu mana arah nak tuju. Alat-alat nak menunjuk kiblat tak ada. Kompas pun tak ada, jam pun tak ada kan, telefon pun tak ada nak nentukan, maka bolehlah menghadap di mana-mana saja. Kerana dia termasuk syarat sah saja, bukan syarat wajib. Syarat wajibnya dia mesti Islam. Islam itu mukallaf, itu syarat wajib. Tak boleh tidak mesti melaksanakan. Tapi menghadap kiblat ialah syarat sah saja. Contoh kita ditambat umpamanya di pokok. Tiba waktu. Macam mana nak menghadap kiblat? Diorang ikat kan? Jadi ada dari mana? Syarat wajibnya dia Islam. Mayis, bakar kan. Itu yang syarat wajib. Atau umpamanya dia seorang yang seorang yang uzur, yang tidak boleh
walaupun dia boleh menghadap kiblat, tetapi keuzuran dia, orang stroke umpamanya, lagi tak ada pusing orang, tak boleh, tapi semayang dia tahu, maka adab di mana-mana. Kerana menghadap kiblat tu syarat sah saja. Kalau mampu kita menghadap, tak mampu adab di mana-mana. Macam kita semayang dalam kenderaan umpamanya, macam kita naik kereta api dia betul gajah ke Lumpur kan, tu dia kan ada bilik solat kan, kalau kita boleh adabkan angkat takbir yang pertama tu ke arah kiblat, ada. Kalau tak boleh, kan kereta api pusing. Ada di mana-mana. Pasal menghadap kiblat ni menjadi syarat sah saja. Kalau ada kekuasaan, ada kemampuan, wajib ada. Tapi kalau keuzuran, perkara-perkara yang menghalang untuk ada, maka ada di mana-mana. Pasal dia menghadap kiblat ni bukan syarat sah saja. Dan yang ketiga, di antara syarat semayang itu, syarat sah semayang tu perlu kita lakukan 9 perkara itu. Menutup aurat antara pusat dan lutut kalau laki-laki, dan sahaya perempuan. Orang perempuan hanya hamba pun macam orang laki-laki juga. Dan menutup sekalian badan kalau perempuan dan khunsa. Orang perempuan seluruh badan. Dan juga khunsa. Khunsa ni siapa ni? Khunsa bukan pondan ni. Siapa khunsa? Orang yang ada 2 alat. Orang yang ada 2 alat kena menutup. Macam hukum perempuan, menutup aurat. Perempuan dia kena menutup seluruh badan dia. Bila dia muka nampak tangan dia. Begitu khunsa juga. Bila nak sembahyang, dia kena juga menutup aurat seperti perempuan. Khunsa ni bukan pondan. Pondan tu berlakon. Laki-laki nak jadi betina, betina nak jadi jantan. Tu pondan. Kalau khunsa ni dia bukan apa itu. Khunsa ni dia ada 2 alat. Alat laki pada perempuan, dua-dua hidup. Jadi dia kena tutup sebagaimana menutup aurat perempuan. Tu dia. Ada ke? Ada. Setiap hukum ada. Cuma kita tak pasti ya. Tapi sepanjang zaman dah ada tu. Sejak dahulu. Kalau tak ada sekalipun, hukum dah ada. Jadi kalau orang khunsa ni, bagi menutup aurat, ialah menutup seperti perempuan juga. Khunsa 2 bagi. Satu panggil khunsa saja. Khunsa biasa 2 alat. Tapi satu berfungsi, satu tak fungsi. Itu dia. Yang kedua panggil khunsa musykin. Khunsa musykin, dua-dua hidup. Itu payah. Itu dia. Kawan lelaki boleh, kawan perempuan boleh. Jadi nak kahwin tak boleh. Dia kena ambil salah satu jalan. Kalau nak kahwin juga, dia mesti milih di antara 2 alat itu. Mana nak dia musnahkan? Mana boleh dua-dua sekali? Jadi confuse anak orang nak kadang pakai mak, kadang pakai abah. Itu masalah. Jadi kena pilih salah satu daripada yang mana nak dia musnah. Kedua-dua hidup. Itu dia. Jadi khunsa ni auratnya seperti kaum wanita dia mesti menutup keseluruhan anggota dia. Kecuali orang lelaki antara pusat lutut ataupun perempuan yang hamba. Perempuan yang hamba ni pun seperti tutup aurat lelaki juga. Jadi yang ketiga kata, menutup aurat. Aurat ni apa benda? Lalu sebut aurat. Aurat kamu terbuka lah. Apa ni aurat ni? Apa ni aurat? Cuba 7.30 kita berhenti. Dah 7.30 belum? Mana ke jam? 3.4, seminit lagi, 3.5. Apa ni aurat? Dan aurat salah satu syarat mesti ditutup. Apa ni aurat? Sesuatu yang mesti ditutup. Itu aurat. Dan haram dilihat, itu aurat. Orang lelaki sempadan pusat lutut. Orang perempuan seluruh badan. Kecuali muka nampak tangan dia. Yang ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut kalau laki-laki dan sahaya perempuan. Perempuan jadi hamba pun seperti tutup aurat laki-laki juga. Dan menutup sekalian badan kalau perempuan kena tutup seluruh badan dia. Dan khunsa bawah itu. Khunsa ada bagi nota bawah dia. Ada bawah khunsa. Khunsa maksud mereka yang punya 2 alat, zakar dan farash. Dan keduanya berfungsi sehingga qadi tidak dapat menghukum sama ada ia laki perempuan. Qadi yang pada macam mana nak hukum kamu. Jadi bila semayang, hukum mesti menutup seperti perempuan juga. Pasal hidup dua-dua tu. Pening qadi nak mikir ya. Nak kata perempuan, adalah laki-laki. Nak kata lelaki, adalah perempuan. Jadi hukum untuk aurat seperti perempuan. Dan khunsa yang merdeka, yang lain daripada muka dan 2 tapak tangan. Dan kecuali yang perlu kita jaga tu, dia kata yang mesti tutup tu khunsa, dan perempuan dan khunsa mesti tutup seorang anggota. Yang merdeka, dia bukan hamba. Kalau hamba tadi seperti orang perempuan tadi, menutup seperti laki-laki juga. Yang lain daripada muka dan 2 tapak tangan. Muka dan 2 tapak tangan, itu saja.
luar dan dalam dia. Itu saja yang boleh terbuka. Dan tutup ini dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya. Tapi kalau tak ada kain, carilah selut-selut untuk nutup namanya. Dan ditutup inilah, dan ditutup ini pada jihah. Jihah maksudnya pihak yang mesti, yang kena tutup lah dia. Atas jalan keliling, seluruh badan tu nak tutup lah. Kalau dulu depan belakang semua sekali lah. Tiada wajib tutup di jihah bawah. Bawah tak ada, macam kita pakai kain, awak ngintar bawah lah, tak ada kerja lain. Dan kalau ditutup dengan lumut selut, lumpur sekalipun, contohnya kain tak ada, dah yang ribut topan yang begitu besar sehingga kain-kain lemari habis dah, tak ada. Jadi sembahyang wajib juga. Takkan dah aurat, maka nak dia mengambil selut-selut itu diutak dalam beladi, kemudian dikacak-kacak, disapu anggota itu sehingga tak nampak warna kulit itu, maka hasillah sembahyang itu. Jadi sembahyang tetap, kita cuti sembahyang kain tak pandang, itu tak betul cara. Sembahyanglah apa juga keadaan, dia mesti ditutup kalau tak ada kain dengan selut, ataupun pergi cari tasik umpamanya, orang lelaki lah ada, cari tasik ataupun lombong umpamanya yang menutup pusat dan lutut ke bawah. Rukuknya tak payah, rukuk tumpuk lah pula, itu sekadar untuk menutup aurat saja. Rukuk syarat ni tengah, rukuk ni tengah, sujud dan sebagainya. Dan insyaAllah kita sambung sejak akan datang syarat yang keempat. Jadi pengarang kitab kata orang yang hendak sempurna sembahyang hendaklah jaga syarat yang 9 ini. Dan insyaAllah syarat yang keempat kita sambung sejak akan datang, iaitu mengetahui akan kefiat solat. Salah satu di antara sah sembahyang ialah mengetahui kefiat sembahyang. Kalau tidak mengetahui kefiat sembahyang, itu nyebab tak sah dia. Ayat 16 ayat 17. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin hafizan mursalin wa hal malaikatul muqarrabin fi afti ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.